kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha, hilangkan sentak. Halo. Yo, kembali semula ke channel aku, Azhan Rani. Sorry lama aku tak update apa-apa pasal video ni. Ada beberapa masalah yang perlu aku selesaikan. Apapun, aku nak berterima kasih kepada Sifu aku, Pekin Ibrahim, dan juga dijumpakan aku dengan Sifu dia dari Gallery Creator. Semua orang kenal dia. Subscriber dia dah nak hampir 100,000k dah. So dia solvekan problem tentang channel aku ni, dan aku harap lepas ni channel ni tak ada problem. Apapun, terima kasih pada yang terus menunggu video-video aku, dan jangan lupa yang baru menonton, ting subscribe subscribe. Okay, like and share and comment. Alright, hari ni kita nak cerita pasal anak gajah pula. Ni cerita pasal ni Kasim Selamat aku ni. Okay, pasal Kasim Selamat ni. Nampak seronok ke sini ke sana, ke sini ke sana. Tapi Kasim Selamat aku ni, walaupun belum semua negeri dekat Semenanjung ni dia dah jelajah, dalam 2 tahun aku pakai dia, aku dah selesaikan penjelajahan ke sebelah pantai timur, ke sebelah utara. Cuma di sebelah selatan paling jauh pun sampai di Melaka saja. Johor dia belum lagi. Negeri Sembilan pun dia belum masuk lagi. 2 negeri tu aja aku rasa belum masuk. Yang lain semua dia dah masuk. Alright, macam mana pun aku masih ada masalah dengan dia ni, iaitu aku punya tangki minyak. Siapa yang pakai Trooper tahun 84 2 pintu ni memang ada problem. Dia tahu tangki minyak dia kecil. Sebab paling kuat pun tangki minyak ni boleh masuk dalam RM65 diesel, lebih kurang dalam 35 liter macam tu saja kan. Jadi kalau nak compare dengan GS 12000 aku, motor aku anak gajah tu, boleh masuk RM65 juga. Itu motor. Ini 4x4 RM65. Kau nak jalan apa bhai? Kan, jalan sekejap berhenti kena isi minyak. Ini memang masalah utama. Sampai kadang-kadang aku paksa standby satu tong minyak lain dekat dalam ni, isi dalam RM20 untuk aku buat standby kalau ada kecemasan tak jumpa stesen minyak dan sebagainya. Jadi ini memang masalah dia. Cerita macam mana aku boleh dapat tangki minyak yang lebih besar daripada tangki asal dia adalah ketika aku ke Terengganu satu masa dulu, iaitu aku pergi ke Besut di Bukit Bubus. Cuba-cuba nak naik Bukit Bubus yang agak off-road tu. Bukit Bubus ni cantik pemandangan dia, tempat orang main paragliding. Dan orang yang jaga paragliding kat situ adalah Abang Mat Wali. Dia yang mengasaskan sukan paragliding dekat situ, dan beliau adalah orang yang sangat berpengalaman dengan 4x4. Dia ada beberapa biji 4x4 dia, dan dia selalu masuk tournament. Cuma sekarang ni dia dah cuci tangan, dia dah tak main dah. Dan dia dulu ada workshop, dan dia pun dah tutup workshop dia. Ada beberapa kejadian dan dia lebih tumpukan kepada sukan paragliding dan juga diving saja. Tapi nak dijadikan rezeki aku masa hari tu, asalnya daripada musibah kereta aku masa tu, dia punya clutch plate terbakar ketika nak naik ke Bukit Bubus tu. Jadi setelah ditunda naik ke atas, dia nampak, dia tengok kereta aku, dia kesian kat aku. Dia kata tak apalah, biar saya buat, sebab nak cari workshop masa tu sangat susah. Aku cakap boleh ke dia ni buat? Dia kata hantar kat rumah lah. So dia tolong bawa kereta aku. Nampak ni, masa ni nampak macam aku tarik dia, tapi tak, sebenarnya dia kontrol aku sebab clutch plate aku dah jahanam. So aku just jaga steering, dan brake semua adalah daripada dia. Inilah Abang Mat Wali. Dia ada channel YouTube dia. So korang yang minat dengan sukan 4x4 dan juga sukan ekstrim, jangan lupa subscribe, like, share and comment, dan support dia. Banyak ilmu yang kau boleh dapat juga kat dalam tu. So aku sangat bertuah dapat jumpa dengan dia. Dia adalah peminat Opel Frontera, dan kalau korang dengar YouTube channel dia, dia pernah ada sampai 4 biji. Dan sekarang ni dia cuma maintain satu je. Satu lagi dah terbarai dekat depan rumah dia. Dan kereta terbarai itulah sebenarnya jadi rezeki aku apabila dia offer untuk masukkan tank Opel Frontera ke dalam Isuzu Trooper aku. Inilah dia Opel Frontera kegemaran Abang Mat. Ini masa dia main off-road, aku ambil daripada koleksi gambar-gambar dia. Dia dah puas dah lenjan, dah terbalik, dah terbarai, terbongkang, dan semua dia dah rasa dah. Satu dia masih maintain untuk bawa pemain paragliding di Bukit Bubus, dan ini yang tersadai depan rumah dia. Cuma bila dia offer aku tank minyak
Opel Frontera ni duduk di trooper aku ni, aku duk fikir boleh ke masuk? Bukan satu kerja mudah nak masukkan tank yang besar ni ke ruang yang asal dia, sebab ruang asal dia sangat sempit. Tank dia memang dibuat kecil saja masa tu. Macam mana Nampak tak betapa besarnya saiz tank minyak untuk Opel Frontera ni yang akan duduk di trooper aku nanti. 2 kali atau lebih besar saiz asal trooper tahun 84 tu. Dan memang tak boleh masuk dekat kedudukan asal dia. Nampak ni kedudukan asal, tank asal dia kecil saja dekat sebelah sini. Dan sekarang dah jadi ruangan untuk aku letakkan tabung angin untuk kompresor aku. Jadi ada ruang kosong di sebelah belakang sana. Kalau siapa yang pakai Hilux, ruang belakang tu adalah tempat simpan tayar spare. Jadi Abang Mat berempah pulas masukkan juga tank baru tu di belakang tu. Kalau dulu dekat bawah ni agak lapang, boleh angkat kepala lagi kalau kita menerap kat bawah ni. Tapi sekarang ni agak sempit. Tapi ruangan tu dah jadi ngam-ngam. Dah ngam lah untuk gantungkan. Ni dia tank baru dari Opel Frontera ni. So aku dah ada tank yang besar sekarang ni, dah boleh isi minyak yang banyak. Tetapi masalah yang aku ada sekarang ini ialah meter minyak aku. Tu yang dekat tengah tu adalah meter minyak aku. Nampak jarum tu dekat E atau MT. Di kedudukan tank asal yang sebelum ini, kalau E tu sebenarnya dah hampir penuh. Jadi aku cuba untuk isi penuh. Berapa boleh masuk? Masa aku datang dekat stesen minyak ni, lebih kurang ada dalam RM70 lagi dalam tank aku. Tapi tank aku tu tengah tunjukkan empty punya meter. Dan aku masukkan. So aku suka isi minyak dekat Petronas ni. Ada cerita aku nak ceritakan pasal stesen minyak ni. Korang pernah putuskan nozzle tak? Ini benda bodoh pernah aku buat dah dekat sini dulu. Masa aku pakai Hilux aku lama dah dulu. Aku rasa stesen minyak ni pun dah tukar pengurusan dia. Masa tu aku tengah leka benda lain. Aku dekat dalam kereta. Aku masuk kejap dalam kereta, dah ada mesej masuk. Aku baca. Dan lepas aku baca mesej tu, benda tu dah kacau otak aku. Aku jalan terus. Tiba-tiba ada bangla yang kerja dekat kedai minyak ni. Dia mencicit kerja aku. Dia suruh aku berhenti dan ditunjukkan aku dah seret nozzle tu hampir ke jalan besar. So aku dengan malunya jumpa dengan pengurus ni, aku minta maaf dan dia ambil nombor telefon aku. Alhamdulillah aku tak kena apa-apa charge sebab dia kata boleh claim. Tapi berapa bulan jugalah aku tak masuk stesen minyak ni sebab aku malu. Tu benda bodoh yang korang jangan buat. Tu benda bodoh tu biar lepas kat aku je. Korang jangan ikut. Tengok RM82.50. Tu minyak penuh. Bermakna sebelum ni aku ada dalam balance lebih kurang dalam RM70. 8 campur 82 lebih kurang 150. Ini benda yang aku tak boleh buat masa aku guna tank lama aku dulu. Dapat isi minyak yang lebih banyak dari yang dulu, itu dah cukup baik. Tapi masalah aku macam mana aku nak dapatkan ketepatan meter minyak ni. Dengan kata lain, bila minyak aku penuh, meter tu akan tunjukkan separuh, dia tak akan pergi full. Dan bila dia dekat empty, bermakna minyak tu ada separuh ataupun mungkin dah habis terus. Confuse juga tu. Teruskan dulu perjalanan dan kita pakai apa yang ada dulu. Jangan menggelupur sebab sekarang ni time PKP. Susah bak kata Abang Mat nak cari meter baru. Boleh je letak meter ekstra ataupun mungkin aku kena cari meter yang sesuai dengan tank ni. Dan ini aku perlukan cadangan daripada korang. Mungkin korang ada boleh bantu aku. Nanti selepas PKP ni, bila duit aku pun dah banyak, bolehlah aku buat balik. Selain isu meter minyak aku tu, ini dia. Bila aku tukar enjin petrol, convert ke diesel, masalah aku meter RPM aku ni. Meter RPM ni dah tak function. Sebab dia dicipta untuk enjin petrol 2.0 dulu. Jadi siapa yang ada experience yang pernah convert enjin macam aku ni, mungkin boleh bagi cadangan, terutamanya yang menggunakan trooper ni. Meter apa yang aku nak pasang, dekat mana aku nak buat, berapakah kos dia. Tapi ontok-ontok dulu lah. Tunggu lepas aku dah boleh kojor, tunggu lepas duit dan dekat-dingkat balik, baru kita bikin. Macam itulah orang yang pakai kereta lama ni. Dan siapa-siapa yang senasib dengan aku, semoga kereta-kereta korang juga boleh bergerak dan beraksi dengan baik walaupun di mana saja. Dan yang penting, kita buat kerana kita suka, kerana kita sayang kereta lama ni. Alright, thank you kerana menonton. Muat sikit, jangan lupa makan nanti cengkok.
potong.